Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Selamat pagi. Hari ini, pagi ni, bulan puasa yang penuh berkat ni, saya nak berkongsi tentang tajuk yang ni menarik sikit lah. So, sekarang, dalam keadaan sekarang, ramai yang terfikir mungkin sebelum ni kerja full time. Okay, saya pun dulu kerja full time. Dalam keadaan sekarang ni dengan keadaan pergerakan, dengan keadaan mungkin banyak syarikat yang tak mampu nak bayar gaji, dipotong separuh, allowance tidak dibayar, menyebabkan ramai yang terfikir nak buat bisnes. Jadi ada juga yang terfikir patut ke start bisnes sekarang ataupun start bisnes lepas PKP nanti. So maksudnya dah tak ada sekatan, dah tak ada orang kata tak adalah halangan-halangan nak bergerak dari merentas negeri ke, semua boleh. Jadi ramai yang terfikir nak start sekarang ke nak start lepas PKP. Saya nak bawa pemikiran anda, yang menjadi punca kita rasa nak start, kita perlu buat sekarang ialah sebab kita duduk dalam keadaan sekarang. Bisnes yang kita buat, bila kita nak buat sekarang tu, mestilah diuji dengan keadaan sekarang. Sebab ke depan mungkin benda ni berlaku lagi. Dan benda ni dah berlaku banyak kali kan. Kali ni je kat Malaysia. Sebelum ni dah berlaku dekat negara-negara lain sebenarnya. Jadi ini masa terbaik untuk kita mula. Walaupun kita tahu sangat banyak industri yang terjejas. Nak buat ni tak boleh, yang ni putus bekalan, yang ni lambat. Banyak masalah dan banyak industri sangat-sangat terjejas dengan keadaan coronavirus, COVID dan juga sekatan-sekatan yang dibuat sekarang. Tetapi dalam banyak-banyak industri yang terjejas, ada industri yang berkembang, yang sedang meroket. Dan ini kita nak tengok. Ini kalau anda nak buat income, so anda kena tengok kat mana industri yang tengah booming. So saya akan share dalam sharing saya kali ini. Jadi anda boleh ambil sebagai idea. Mungkin anda boleh cuba mana-mana bidang. So jadi saya mula. So daripada 6 industri ni, yang pertama industri yang tengah booming ialah e-learning. E-learning maksudnya anak-anak kita belajar daripada online. Belajar daripada kelas-kelas yang dibuat secara online. Sebab apa? Sebab lepas ni kita punya hidup dah mungkin tak sama. Mungkin dah tak boleh kumpul-kumpul. Berkelas-kelas mungkin jarang pergi kelas, hantar assignment saja, kita tak tahu. Saya banyak tanya cikgu-cikgu, cikgu sekolah swasta, dia cakap yang mereka pun masih tunggu cadangan ataupun guideline daripada pihak kementerian. So macam mana, nak jadi macam mana lepas ni kan? Tak selamat kalau kita nak kumpul satu kelas 40 orang, 30 orang. Jadi industri e-learning sekarang ni tengah booming. Okay. Yang kedua ialah industri yang berkaitan dengan medical equipment. Contohnya ubat-ubat yang mana boleh boleh sembuhkan penyakit-penyakit, boleh elak contohnya coronavirus. Dan juga contoh peralatan-peralatan, contohnya hand sanitizer, face mask. Kalau kita tengok sekarang ni ramai orang jual, betul tak? Jadi itu antara benda-benda yang booming. Tapi jangan lupa, saya akan share di last nanti. Lepas saya habis share tentang 6 ni, saya nak share macam mana you nak pilih bisnes yang tengah booming sekarang, tetapi akan still ada sale yang tinggi walaupun selepas habis PKP. Kita tak nak bisnes yang bermusim. Walaupun musim ni, bisnes ni tengah boom, tapi lepas habis PKP, kita nak juga bisnes ni terus boom. Betul tak? Kita kalau boleh, kita nak kerja benda tu supaya kita boleh dapat duit sampai bila-bila daripada bisnes yang kita pilih. Yang kedua kan. So yang ketiga ialah bisnes berkaitan dengan software. Ni orang-orang IT, orang-orang yang high-tech ni, dalam sekarang contoh aplikasi Zoom, aplikasi-aplikasi yang menyokong kepada video conference, yang kan orang tak ada jumpa depan-depan. So siapa yang ada ilmu buat programming software ni, ini mungkin masa terbaik untuk anda sebab tengah boom kan, orang mencari software yang lebih murah, orang cari software yang lebih senang. Jadi ini adalah masa yang bagus. Kemudian yang keempat ialah supplement industry. Supplement industry ni benda yang dah sedia besar walaupun tak sebelum tempoh PKP lagi. Supplement industry, orang nak maintain fitness, okay, orang nak jaga kesihatan. Tetapi dalam tempoh PKP ni, dalam wabak coronavirus ni, industri ni melonjak lebih tinggi. Okay, kalau sebelum ni, industri ni market size dia ialah hampir 1/2 trilion. Market size dunia lah, 1/2 trilion. 1/2 trilion ringgit. So jadi memang besar sebab ramai orang makan suplemen, betul tak?
Ramai yang makan suplemen. Doktor pun makan suplemen. Semua orang makan suplemen. Nak jaga kesihatan. Itu market size idea bisnes yang keempat. Yang kelima pula ialah supermarket. Anda mungkin faham lah kenapa saya cakap supermarket. Sebab apa? Sebab barang sekali banyak out of stock. Betul tak? Kita pergi kedai tak beli satu. Kita beli 3, beli 4. Dan banyak menyebab out of stock tu maksudnya peluang bagus. Maksudnya demand sangat tinggi, supply tak boleh nak catch up. Kalau kita tengok, kadang saya pergi Giant, 2-3 hari pergi Giant, banyak barang tak ada. Kalau pergi kedai runcit, tak adalah. Jadi kebanyakannya barang ada. Kebanyakan barang ada. Mungkin sebab Giant lebih ramai orang pergi. Jadi supermarket adalah antara industri yang tengah boom gila-gila sekarang. Sebab orang tiba-tiba ada drive nak beli, ada drive nak simpan stok, ketakutan menyebabkan mereka beli lebih banyak daripada biasa. Jadi memang raya lah siapa yang ada kedai runcit, siapa yang ada supermarket sekarang. Kemudian yang keenam, yang terakhir ialah cleaning industry. Cleaning industry maksudnya industri mencuci. Mencuci. Pergi cuci sembuh yang pergi sembuh kat pasar, pergi sembuh kawasan-kawasan rumah. Industri ini macam sanitize industri, cleaning industri ni tiba-tiba mendapat banyak permintaan sebab virus ramai. Virus banyak tempat sekarang, so semua tempat dia pergi sembuh. Tapi ialah nak pergi lap kat rumah tak boleh lah. Saya tak pastilah orang yang biasa dalam industri cleaning ni, saya tak pasti sekarang ni sudah dibuka belum untuk kita pergi cuci rumah-rumah. Lap semua tingkap, lap semua handrail, lantai dengan ubat ataupun produk untuk nyah kuman. Kuman tu. So itu adalah 6 industri. Jadi saya janji tadi, macam mana kita nak pilih daripada 6 industri yang tengah booming ni, kita nak pilih industri yang terus akan booming selepas tempoh PKP. Ke anda nak bisnes macam masa PKP saja? Lepas PKP anda tak nak bisnes? Kita mestilah tak nak kan? Kita pilih buat benda tu, kita study, bila kita nak start bisnes, kita kena belajar macam-macam kan? Biarlah kita punya pengorbanan di awal bisnes tu boleh terus guna untuk bisnes tu berpuluh-puluh tahun. Jadi kriterianya mestilah produk itu ataupun bisnes tu boleh terus memberi income dan demand itu terus tinggi walaupun selepas tempoh PKP. Contohnya dari bisnes yang saya buat ialah saya buat bisnes yang berasaskan suplemen. So suplemen ni dia orang produk habis setiap bulan kan. Lepas ni biasanya orang beli untuk diri sendiri. Biasa-biasa dalam tempoh normal orang beli untuk diri sendiri. So kita ada masalah, itulah masalah ni kan, nak fitness ke nak apa ke, kita beli untuk diri sendiri. Tapi dalam sekarang dan selepas ini orang akan beli untuk family. Sebab yalah kita sihat, kita tak kena, kita nak juga family kita tak kena. Jadi benda tu adalah berterusan sehingga lama. Kita tak tahu sampai bila orang guna suplemen. 100 tahun dulu orang guna suplemen, 100 tahun lagi orang tetap ambil vitamin C, vitamin E, protein, sebab itu adalah keperluan. Dan kalau nak tengok, so anda kena tengok juga industri-industri lain supaya anda boleh buatkan perbandingan. Saya of course saya sokong suplemen lah, sebab kita ada pelanggan yang kekal dengan kita 7 tahun, 6 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Maksudnya repeat order itu berlaku. Jadi kalau anda tengok video ni daripada FB Live, okay, anda boleh tinggalkan komen, bertanya ataupun bagi komen. Kalau anda tengok daripada YouTube, anda pun silakan share komen anda. Mungkin ada lagi industri lain yang anda rasa boleh bertahan. Boleh bertahan. So kita sama-sama bertukar-tukar pandangan. Dan sekiranya anda nak, contoh macam saya buat suplemen, so anda nak tahu lebih tentang industri suplemen ni, anda boleh hubungi saya. Terima kasih yang menonton, terima kasih yang tengok video ni. Good luck semua untuk bina income. Kita ada peluang yang besar. Jangan tengok ini sebagai satu masalah, tengok sebagai peluang. Bila kita tengok sebagai peluang, ramai yang berjaya ambil peluang dan jana lebih banyak income daripada bulan-bulan normal. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum, jumpa anda di video yang seterusnya.